Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Salam berpatih, salam bersih, muafakat sejahtera. Apa khabar pengikut-pengikut FB Museum Negeri Sembilan? Semoga anda semua sihat sejahtera di samping kita menjalani ibadah puasa pada hari ini dengan lebih sempurna dan kita menjaga keselamatan diri kita dalam kita menangani pandemik COVID-19 ini. Dan kepada rakyat Malaysia yang bercuti Nuzul Quran hari ini ya, selamat bercuti dan terus setia menonton FB Museum Negeri Sembilan kerana kami akan kongsikan yang terbaik untuk anda. Alhamdulillah, anda kini akan bersama kami selama 1 jam dalam segmen Tahu dan Tengok Pandai Dek Buat, segmen adat nombor 1 di Negeri Sembilan. Sebelum itu, mohon kepada semua pengikut-pengikut FB kita untuk like, share dan follow segmen pada hari ini untuk kita sama-sama sebarluaskan ilmu kita pada hari ini. Dan nampaknya hari ini saya bersama-sama rakan sekerja saya, Muhammad bin Zanzan. Okey. Terima kasih kepada Kak Mawar selaku rakan sejawat saya. Ya, hari ini kami akan bersiaran secara langsung di kediaman Puan Zainab binti Jamil di Kampung Bukit Perah, Tanjung Ipoh, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Alhamdulillah, cuaca hari ini agak baik untuk kita sama bersiaran secara langsung untuk segmen kita pada hari ini. Segmen kita tajuk hari ini apa, Mat? Hiasan serambi adat. Ya, betul. Okay. Jadi kita dah boleh jemput ke kita punya tamu jemputan kita untuk hari ini? Ya, betul Kak Mawar. Hari ini kita menjemput tetamu jemputan kita, Puan Zainab binti Jamil atau lebih dikenal sebagai Wan Nap. Ya. Sebagai juru rujuk Ibu Soko Suku Seri Lemak Pahang. Ya, betul. Kita jemput Wan Nap kita ya. Jemput Wan Nap untuk sama-sama kita pada hari ini. Jemput. Okey, bersama-sama kita hari ini Puan Zainab binti Jamil merupakan juru rujuk Ibu Soko Suku Seri Lemak Pahang. Apa khabar, Wan? Khabar baik. Alhamdulillah. Sihat, Wan ya? Alhamdulillah. Pertama sekali terima kasih Wan kerana dapat bersama-sama kami hari ini dalam segmen Tahu dan Tengok Pandai Dek Buat kita hari ini, Puan. Puan, dalam kita punya segmen adat nombor 1 Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Okey. Okey, Wan. Sebelum kita meneruskan ke segmen seterusnya, sebelum tu saya ingin bertanya kepada Wan Nap. Ya. Saya nak tanyalah, berapa lama Wan Nap dah berkecimpung dalam dunia adat ni? Lama, agak-agak tahun 80-an lagi. Daripada tahun 80-an. Sebab di museum tiap-tiap tahun adakan pesta adat. Jadi itulah mula buat pesta-pesta adat ni. Maknanya cukup lama Wan lebih kurang 40 tahun ya? 40 tahun dah Wan ya? Wan bersama-sama dalam adat ni ya? Banyak tu rasanya ilmu yang kita boleh kongsi ya, Muhammad ya? Betul kan. So kalau 80 tu saya belum lahir lagi tu kan. Ya, betul. Saya lahir pun pada tahun 88. Okey Okey Wan, dekat depan kita ni saya nampak banyak peralatan hiasan serambi adat. Betul. Boleh tak Wan menceritakan salah satulah? Tapi sebelum tu Muhammad kan, kita nak jugalah perkenalkan ataupun kita nak beritahulah kepada pengikut-pengikut FB kita bahawa di Negeri Sembilan ni apa kawan kan, kita terkenal dengan rumah tradisi bagi masyarakat Negeri Sembilan sendiri kan, di mana rumah tradisi itu mempunyai ruang fungsinya yang tersendiri seperti adanya serambi, pangkal serambi, hujung serambi, tengah serambi dan juga rumah ibu. Jadi hiasan untuk di serambi adat ni biasanya khususnya di pangkal serambi, betul puan kan? Ya. Okey, di pangkal serambi. Jadi hiasan-hiasan ini akan dihiaskan di pangkal serambi, di mana di pangkal serambi itu juga dikenali sebagai ruang adat. Kawan kan, betul kan? Okey, jadi ruang adat itulah tempat duduknya Yang Amat Mulia Terundang atau lembaga bagi acara-acara adat seperti mengembang cincin, bertunang dan juga adat-adat istiadat yang lain lah. Jadi di sinilah khususnya di pangkal serambi itu juga yang tempat untuk dikhususkan. Dan di pangkal serambi akan kita hiaskan apa yang kita nak lihat hari inilah yang akan kita pelajari hari ini. Betul Wan kan? Ya. Okey, baiklah. Jadi rasanya kita boleh terus pada Wan untuk rasanya pengikut-pengikut kita pun nak tahu juga ni apa yang kita nak share hari ini untuk hiasan di serambi ni Wan. Okey, silakan Wan. Okey. Wan nak mula benar-benar Wan, paling senang. Permulaan kita depan kita ni ada tika pandak. Tika pandak Wan. Ya. Tika pandak dia nyam daripada Mempurang dan dihias dengan manik-manik ni lah. Ya, ditokat dengan manik-manik ni. Tika pandak ni dilapis pula dengan atas dia ni
tikar rompok. Tikar rompok. Yang itu yang 4 segi tu Yang dipanggil 4 tikar segi rompok ni yang mana? tikar rompok, ya. Okey. Jadi disamakanlah. Jadi Datuk Lembaga ataupun Datuk Undang Undang duduk atas ni. duduk di atas. Pengulu ya. Beginilah susunan dia Wan Beginilah susunan dia sebelum Datuk Lembaga duduk di atas tikar rompok. Jadi yang bawah dia ni dilapis dengan tilam. Okey, tilam ya. Ya. Okey, malam-malam Okey, kita punya ikut nak lihat ya. Di bawah ni kita akan lapikkan dengan tilam Ya. sebelum kita letak dia punya tikar ni. tikar pandaknya. Jadi dinamakan tilam pandak. Tilam pandak. Kalau tikar ni saya dipanggil tikar pandak. Yang atas ni tikar pandak kan? Ya. Yang bawah ni adalah tilam pandak Tilam yang ini. pandak. Okey. Jadi warna tikar ni tak semestinya tak boleh kuning ni. Oh, yang warnanya Contohnya? pun ada ni Wan, ya? Memegang peranan juga. Orang biasa yang kuning ni untuk tuanku atau Tamak muda undang. undang kan? Ya. Kita tak boleh pakai ni. Kalau orang bapa atau tuan mak tak pakai ni. Dia pakai Pengulu sekali warna lawan, warna merah. Pengulu sekali. Pengulu dekat. Pengulu sekali. Okey. Pengulu undang Undang. dan dia Yelah, boleh pakai lah. pakai warna kuning Warna lah. kuning. Okey, Itu betul. saya buatkan 2 warna. Satu warna kuning dan satu warna merah. Satu warna merah kan. Kita lihat di sini ya, warna Ya. merah. Baik. Yang warna merah ni adalah pada Datuk Lembaga lah. Datuk Lembaga. Dan susunan yang sama juga Wan warna merah dan kuning. Sama. Sama juga susunan ya. juga. Cuma yang tikar rompok tu memang duduknya di sebelah kanan ni Wan. Sebelah kanan. Bukan di tengah. Ya. Yang biasanya kita lihat sebelum ni kan Muhammad Sebelumnya kan. saya tengok ada tengok juga. Nampak di tengah. mungkin. Kalau di Yang tengah sungai. kita letak ni, orang duduk tak miang ke buntutnya atas ni bergalai dengan Manik, kelingkan dengan manik pakai ni. Okey. Jadi ni benda ni tepi dan letaklah peminang kat atas ni. Oh, makna di atasnya ada peminang. Okey. Jadi memang dia punya susunan dia memang satu helai saja untuk tikar rompok ni ke ataupun memang letak 2 macam ni Wan? Dia 3 sebenarnya. 3 ya. Yang okey. panjang ni 3 dan yang segi 4 ni pun 3. 3 juga. Ya. Ada ke maksud ataupun yang dia punya di sebaliknya kenapa 3? Ke memang kita buat untuk 3 Kalau lapis lah. ikutkan 3 ni, Ha, ha. tiap-tiap yang kita buat semua 3. 3. Ya. Contohnya kalau bendera kita pun 3 warna. Betul. Di semua yang banyak 3. Mm-mm. Dia pemerintah 3 ni contohnya yang tuan kita ke raja kita. Yang lagi satu tu panglima kita. Betul. Yang bawah tu rakyat kita. Betul Wan. 3 tak dapat dipisahkan. Okey, Okey, baiklah. Okey, jadi lepas kita ada tikar rompok dan tilam pandak, ada yang lain lagi Wan yang boleh Atas kita tu Wan, saya tunjukkan? tertarik dah. Ala peminangan ya. Inilah Alat peminangan ya. peminangan ya. Betul. Kalau boleh Peminangan dijelaskan ni lagi. mesti ada dekat sini. Bersaing dengan tabir langit, kain panjang, lingkungan, Tabir mesti lingkungan. ada peminang ni. Peminang. Peminang ni tak akan bawa ke mana-mana. Dia hanya menanti. Oh, dia hanya nama menanti. dia ada nama khas ke? Ah, Peminangan ada, menunggu, menanti menunggu. kan? Jadi memang kita pakai peminangan atau kita boleh pakai lain Wan? Bujam ke, tepak ke? Bujam ni untuk bawa ke mana-mana. Oh, bujam untuk bawa ke mana-mana. Tempat sirih bawa ke mana-mana. Tapi kalau peminangan Dia memang tetap kekal, ada. dia tetap menanti, ada ya. di Tak ada bawa ke mana-mana. itu yang dikatakan sebagai peminangan menunggu atau Ya. peminangan menanti. Ya. Tu- Tapi peminang ni mesti ditutup dengan penutup ni. Tuduh dia punya penutup Ya. ni Mesti ditutup, tudung kan? dia tu. Ya. So bahan-bahan di dalam alat peminangan ni seperti biasa juga daun sirih pun ada. Memang kena ada Sirih. sekali Wan ya, kita lengkapkan dalam tu juga ya. Okey, jadi kita dah ada peminangan di sebelah sana Ya. dan juga ada apa lagi tak yang perlu kita ada yang di hiasan serambi ni? Di bawah hiasan serambi ni, Ha. sebelum majlis kita memasang tabir. Oh, tabir lingkungan, tabir panjang. Ya. Ataupun Kita kasih tabir panjang ya. dan tabir langit-langit Tabir langit di atas. ke atas ni. Ya. Itu mesti wajib. Wajib kena Kalau ada yang panjang, Mm-mm. mesti ada yang ke atas ni. Dan ke atas. Dan kain gunting, lipat gunting. Kain silang gunting ni Wan ya yang kita Gunting yang nampak ada 3 sekarang. segi tu. 3 segi tu. Ya. Cuma yang kain tabir langit ni Wan, kita ada ke kain-kain khusus yang kita gunakan? Tak ada. Tak adalah macam contohnya kalau ada sebab ada kita nampak kan Muhammad kan dekat yang pakai kain perca kan. Kain Itu perca kat rajin. Okey, ada tapi yang juga, ini kita Wan, nampak kain batik. kain batik. Ada yang buat macam tu. Oh, Orang dulu tak ada kain belela macam ni. Kain tampun-tampun lah. Jadikan tabir langit tu. Oh, jadi boleh ikut kesesuaian pada tuan rumah tu sendirilah. Okey, termasuk dengan tabir lingkungan juga. Ya. Pun sama. Dulu kan tabir lingkungan ni, Mm-mm. kain batik lepas
Kain batik lepas. Kan cakap negara dah kita kan. Yo, kain batik lopeh. Kain batik lopeh baru sambung-sambung. Sambung. Ya. Tak ada Okey, Wan. panjang, tak ada panjang terus kan? Saya nak tanya Wan, untuk warna tabir lingkungan ni. Ah, Saya tengok macam ni warna, warna Wan. hijau, ada yang warna kuning. Hmm. Adakah dia membawa maksud sebuah program tu atau sebuah tiada? Atau siapa atau membawa maksud yang siapa yang duduk di dalam Siapa tu yang duduk kan? di dalam. Ya macam ni. Kalau undang rasa boleh pakai kuning. Tapi yang kita biasa-biasa ni pakailah warna-warna ni. Hijau ke, merah ke. makna dia sama jugalah macam tadi kita tengok Mat. Kalau Ya, warna kuning ni sama lebih di kampung menambah kan. kepimpinan kita Kuning yang ni tinggi lebih kan? pada orang yang Kepimpinan yang lebih tertentu. tertinggi lah. Betul. Tertentu. Baiklah. Okey, lepas tu kita ada tabir lingkungan, tabir langit. Kita ada tadi Wan kata apa? Silang gunting. Silang gunting. Silang gunting tu boleh kita tahu Wan apa? Apa dia punya fungsinya dan kenapa dia kena ada sekali dalam kita Silang gunting ni tiap-tiap ada yang kita pasang tabir langit, tabir lingkung panjang ni mesti kita letakkan kain gunting ni tadi. Silang gunting. Silang gunting ni tadi. Sebab dia tak berpisah. Dia tak berpisah dengan yang tiga ni. Yang tiga ni. Okey. Kain pun terpulang mana? Nak kain batik ke atau boleh kita buat kain Ada terpulang. terpulang jugalah. Ya. Bentuknya mesti segitiga. Segitiga. Ada juga setengah-setengah tempat dia tak buat segitiga. Tempat tu dia buat macam bertai. Bentuk tai tu betul. dilipat. Ada pula dia letak macam kipas. Letak macam kipas tu masing-masing punya rasa. Saya daripada Silang Gunting ada juga yang nama sampaian saya rasa. Sampaian. Sampaian pun benda yang sama lah Wan ya. Benda yang sama. Okey, baiklah. Okay, Wan, sebelum kita nak pergi ke alat lain, saya nak tanya untuk silang gunting ni. Jumlah kuantiti kain yang digunakan tu. Ada melambangkan helaian tak? Ada. Itu boleh mungkin Wan boleh terang. Silang gunting ni tengok keadaan tempat. Contohnya tempat luar ni ataupun tempat apa dia? Datuk Lembaga dia, tak ada penghulu dia hanya ada 8 suku je. 8 suku. 8 suku. Maknanya yang akan pasang Pasang 8 saja. Oh, makna Silang Gunting juga menggambarkan suku yang terdapat di luar tersebut lah. Macam suku macam luar di Lumah. Ada 12 suku. Jadi 12 lah dia punya 12 lah sampaian akan Silang digantung Gunting ni. tu. 12 akan Gantung digantung. tempat yang macam tiang tengah tu, tiang kat dinding tu. Dia mesti nampak 8 lah. Nampak 8. Dapat 12 suku. Oh, 12 Kalau di suku rumah ikut ada 12 suku. 12 suku. Jadi Dia mengikut suku yang dia ada. dipasangnya di sekeliling di pangkas Serambi tu lah. Pangkas Serambi. Baiklah. Okey, ada lepas kita buat untuk Silang Gunting tadi ada yang seterusnya Wan. Apa lagi pakaian yang perlu ada di Serambi? Okey Wan. Yang ada. Saya tengok sebelah saya ni Wan. Saya agak berminat dengan sebelah ni kan. Boleh tak Wan cerita sikit sebagai Tadi saya pun Ini nampak Wan. Sebelah namanya- saya pun ada Wan. Ini namanya gunung berangkat. Gunung Berangkat Gunung Wan? Berangkat. Ya. Okey. Ini untuk hiasan kiri kanan kita. Hiasan di kiri kanan kita. Tu saya nampak menarik. Lepas tu rasanya saya pernah nampak benda ni Wan dekat luar yang lain lah. Ada yang saiz yang tinggi kan Ya Muhammad? betul. Ya. Kalau di luar lembah mungkin agak tinggi sedikit Gunung Tinggi Berangkat sedikit. dia. Yang ini rendah kan? Ya, itu cita rasa sendiri. Cita rasa sendiri lah. Kalau nak tinggi kita buat tinggi. Kalau nak rendah macam ni kita buat rendah. Tapi kalau biasa jugalah ada orang bakal lagi tinggi pada ni. Pernah tengok. Dan kain yang membalut Gunung Berangkat ni Wan. Dia menggunakan kain batik juga Wan. Kain batik Kain batik. ataupun kain biasa pun Kain boleh. biasa pun boleh lah. Dia cuma bawa simbolik lah. Ya. Mesti dalam satu tu kena ada dua-dua tu lah. Untuk kiri dan kanan ni Ya. kan. Tapi kita nak cantikkan lagi kita hiaslah dengan kain yang berwarna-warna dan Kain berwarna-warna. Yang macam kita nampak ni Wan kan? Kain Ya, ya. pekat ni. Oh, maknanya kain ni dia akan letak di atas sajalah. Diletakkan ya. terus di atas Gunung Berangkat tu untuk ya. menghiaskan. Menghiaskan. Kain pun terpulang. Kita nak guna kain batik ke atau kain betul. perca ke atau dan sebagainya lah. Ya. Boleh Wan. Okey, itulah kata tadi Muhammad kan kita nampak di luar lain ada yang tinggi kan rasanya. Ya. Yang kat sini kita nampak. Maknanya itu mengikut cita rasa ataupun ikut tuan rumah itu sendirilah Ya. bagaimana nak menghiaskan. menghiaskan. Okey, baiklah. Okey, ada ke cita-cita yang orang boleh masukkan tertentu yang kita punya pakatan ni lah. Contohnya macam tadi Silang Gunting, kita punya tabir langit, tabir lingkungan. Ada ke cita-cita
ataupun kita nak kongsi lah Sejarah. dengan kita punya minggu-minggu FB ni. Dalam adat kita, kalau dah ada tabir langit, dah ada kain lingkung ni, kita mesti ada dulang ni yang bertutup. Dulang bertutup. Ya, Saya yang nak bertutup. Betul. Okey. Dulang ni bertutup dan dengan tudung saji. Dan ini nama dia tudung hidang ya. Tudung hidang. Ini nama tudung Ya, hidang. diletakkan tudung hidang kat sini. Dalam tudung hidang ni biasanya apa yang ada, Wan? Kita punya makanan tradisi kita, kuih muih ataupun masakan kita yang kita masukkan? Dalam tudung hidang ni, kita letakkan sini kuih ataupun makanan kata lauk lah. Lauk. Makanan kan. Jadi tiap-tiap ada tabir langit mesti ada tudung saji Tudung saji. yang ditutup dengan Tudung hidang. minang. Tudung hidang. Tudung hidangnya. Ya. Biasanya lah, Wan, kuih-kuih tradisi tu, kuih apa yang kita masukkan dalam kita punya dulang? Biasanya kat sini ada tapai. Tapai. Ada tapai, ada lombang, ada rendang. Kuih koci. Kuci. Itulah dia sopang, kuih. sopang kan. Yang mana-mana yang tradisi Negeri Sembilan sendirilah. Ya. Okey. Okey, Wan, untuk jumlah pinggan, Wan. Dia memang ada 5 ke 4 ke? Dia Sebab ada. ada luar lain dia ikut jumlah pinggan. Oh, ni tidak tengok dia punya dulang. Pinggan ni kecil. Okey. Kalau kita letak yang pek dah kosong pula. Ni boleh letak lagi satu ni. Letak ni. Oh, okey. Sebab saya tengok dekat luar lain dia jumlah pinggan hidangan tu melambangkan ada apa? Suatu Falsafah dia falsafah sendirilah. dia sendiri lah. Dia ada maksud dia tu sendiri maksud untuk dia jumlah sendiri. pinggan. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang cekak ini- ikut. Ni kiranya kat pinggan tu besar boleh letak 5. Tapi pinggan ni kecil kita letak 6. Okey. Pula pada pinggan pula. Bukan tu pinggan. Saiz kita punya dulang dan hidangan kita. Dan hidangan ni akan dihidangkan kepada siapa? Hidang ni pada datuk yang Pada- duduk kat sini. Oh, yang dekat Sebab ini yang bertutup. Makna Kalau hidang dekat yang lain tak bertutup. maknanya hanya- tudung hidang ni Betul. memang letakkan di tempat yang ada yang datang ada. Datuk Undang kita ataupun Datuk dengan ada. lembaga Datuk penghulu kita. kita. Pemimpin tertinggi kita lah. Ya. Okey. Tiap-tiap ada tabir, ada dulang ni, ada penutup ni. Memang kat sini lah diamnya. Hmm. Dekat tetamu yang lain tu, kita tak payah lagi tutup. Oh, okey. Okey, yang kita nampak ni Wan kan ada ini yang panggil sebagai tudung Hidang. tudung Tudung hidang. hidang. Memang dia memang perlu ada di atas tudung saji, Wan. Ya. Dia untuk apa sebenarnya apa, Wan? Nak cantik ke Ini ataupun memang adat kita menutupkan. Maknanya ada baju, ada lah Oh, dan ya, selendang ada dia, tertibnya lawan kan. betul. Jadi tutup ni tudung hidang ni pula tak semestinya kain macam ni. Ada yang buat sendiri, yang rajin buat sendiri, dia tokat sendiri. Betul. Ada yang letak kelingkan, saya nampak ada yang yalah macam-macam lah hiasannya mengikut tuan rumah kan, Wan kan. Ataupun ada orang yang buat tu ditumpah kat orang tu lagi cantik. Jadi perlu adalah dekat bahagian yang di hadapan tudung hidang ni, Wan kan. Ya. Okey, selepas tu Wan ada lagi yang boleh kita kongsikan, Wan, di sini selain daripada pembinaan tudung hidang terus saji. Okey. Okey. Selain daripada yang ada yang kita nampak ni. Yang ini tadi, Wan, kan tikar rompok Wan cakap tilam pandat untuk Datuk Lembaga ya. Ni tikar pandak. Maknanya tikar pandak sahaja, bukan tilam pandak. Oh, maknanya kalau Datuk Lembaga akan ada tikar pandat sajalah. Tak, mesti Sebab tak dia tak ada semestinya. tilam ya? Sebab dia ni tadi kita tunjukkan dua. Satu tilam pandak dan satu tikar pandak. Tikar pandak, betul. Tilam pandak yang ada berlapis dengan tilam. Tikar pandak ni tadi kosong. Kosong. Jadi sebelah tu kita tunjukkan yang tikar pandak yang tak boleh tilam lah. Tapi kalau Datuk Lembaga kita suka kita letak tilam ni. Maknanya tilam ni sebenarnya khususnya di hadapan ni untuk satu sajalah. Untuk yang sebelah kiri atau belah kanan tu kita tak letak tilam ke macam mana? Tu tak letak tilam. Oh, maknanya ditinggikan di depan ni satu. Yang di depan ni saja. Okey, baik. Lagi satu untuk hujam. Ini untuk bergerak. Nak pergi mana tu lembaga kita, nak jemput bapak kita. Yang ini ada Tepak ya? tepak sirih. Tepak sirih ni untuk kita menyambut pembosah. Contohnya untuk raja-raja, tuan-tuan, menggunakan tepak. Pengulu kita atau undang. Kita menggunakan tepak.
Jadi macam bujam tu kan, okey saya sebenarnya tertarik dengan bujam ni sebenarnya. Sebab sebenarnya rasa saya bujam ni satu benda yang menarik sebab dia Negeri Sembilan, bujam ni yang kita gunakan untuk menjemput kawan kan? Ya. Dan juga kita dapat lihat dia punya hiasan dia tu dengan dia punya dalam itu isinya juga menarik. Sebenarnya saya rasa bujam ni dia ada pembungkus dia Wan kan? Juga ada kain dia kan? Boleh ke sikit kita sharekan dengan kita ikut FB kita Wan? Macam mana kita nak bungkus bujam ni? Nak bungkus bujam. Ya. Dia biasanya dalam bujam ni kita isi apa Wan? Saya buka ya. Apa tengok. Sebelum kita buka. Biasanya apa Wan kalau kita isi dalam bujam ni? Sebab dalam bujam ni kita isi dengan ini. Dengan apa? Cembul. Cembul, sirih, pinang, ambil apa yang kita makan dalam tepak ni. Ini ada dalam ni. Dah ada dalam kita punya bujam ya. Nanti saya nak balut apa ikat dulu ya. Maknanya bujam yang macam ni pun dia ada jenis ke Wan? Bujam epok, bujam bertindan. Ada. Jenis-jenis tu adalah untuk beberapa yang khas untuk apakah ataupun memang kita boleh guna atau memang itu nama-nama yang ada dalam bujam? Bujam epok, dia ada jambu dekat sini. Bujam epok ya. Ada nampak kita biasa nampak kan yang itu. Kita gunakan kain songket Wan atau boleh guna kain yang lain daripada songket? Tak kira. Boleh. Kain batik pun boleh. Boleh, tapi cantiknya kain songket lah. Kain songket. Biasa dulu orang tak pakai kain tudung pun boleh. Kain tudung? Ya. Selendang kan yang besar. Kain selendang yang besar tu. Balut ni. Dan membalut bujam ni adalah untuk kaum wanita saja. Siapa yang membalut bujam ni Wan? Tak kira siapa saja boleh. Boleh Wan ya? Tapi membawa dia ada kaum wanita, tapi ada satu daerah orang lelaki buat. Lelaki buat bujam Lelaki buat bujam. Dan ni ada poket dia masukkan dalam poket ni. Bujam ni kita kepit bawa lah. Makna kita kena kepit. Cara bawa dia tu. Cara bawanya mana kena kepit? Sebelah kanan ke sebelah kiri Wan? Sebelah kiri. Kita peluk bujam tu ya untuk bawa. Maknanya yang membawa bujam tu akan di hadapan Wan ya? Ya. Inilah dia. Ya betul. Lipatan bujam. Lipatan bujam. Dia cara nak serah Wan, bila kita sampai dekat rumah yang kita nak pergi untuk menjemput tu, biasanya kita akan menyerahkan. Okey, sebelum lagi apa-apa cara ni dulu. Bujam dulu. Bujam dulu. Dan baru berkata. Itulah kata istimewanya bujam. Negeri Sembilan ni kan kita penuh dengan adat istiadat kita dan penuh dengan kesenian kita kan, kebudayaan kita sendiri. Baiklah, lepas tu kita nak balut tepak. Tepak ni pun rasanya kita banyak juga kita belajar Mak kan. Betul. Dan cerita tepak pun lain-lain. Betul. Luar lain. Betul. Sebab sebelum ni pun kita pernah live kan untuk mengikat bungkus tepak. Dibuat rembau kan Mak kan. Hari ni kita nak belajar di sini pula. Rasanya saya pun dah tunjukkan ni dulu. Bungkus tepak ni. Apa Wan, kita kongsi lagi Wan dengan bilang balik kan. Ya. Yang ini pun sama Wan ya, kain pun tak kisah tapi yang ini seeloknya kain songket sebab ini lagi tinggi. Yang kain yang ni tadi bapak pak saudara. Yang ni lagi tinggi. Ini kita akan hadap yang tuan, kita akan hadap tepak ni. Maknanya pemimpin tertinggi kita lah. Ya. Eloklah kita balut dengan kain songket. Kain songket. Kain tu warnanya pun macam mana Wan? Ikut juga macam tadi. Tak kisah. Apa pun boleh. Apa pun boleh ya. Maknanya kalau kita bawa tepak tu kita dah tahulah siapa kita akan menghadap yang betul. Melambatkanlah. Dia tak sama. Dia tak sama. Ataupun kita katalah kita nak jumpa pembesar pemimpin kita. Kita boleh bawa tepak ni. Bawa tepak. Sama juga macam bujam, dalamnya juga ada isi lawan ya. Dia punya sirih dan kapurnya ya Wan. Ni pun ada poket dah masukkan. Masukkan saja Wan. Senang nanti bila nak buka nak tarik. Lagi pun kita bawa dia tak adalah dia. Berjalan apa tu buka kan. Betul. Dia poket. Okey. Betul. Inilah dia. Okey, yang ini pun bawanya Wan.
Yang ni kita buat macam ni. Yang bawanya orang lelaki, orang perempuan? Ini orang perempuan. Orang lelaki pun ada juga. Kalau ada yang penting pada orang lelaki tu dia bukan bawa lelaki. Yang macam ada dia ibu sokong, dia nak menghadap tu, dia yang bawa. Dia pun akan jalan di hadapan Wan ya. Iya. Satu lagi tadi Wan, berbalik pada bujam tadi Wan. Rasanya selain daripada kita menjemput saya punya pembacaan lah. Ada juga bila kita menjemput bidan. Ada digunakan Wan dari segi pembacaan lah. Ya, saya tapi kalau kita menjemput bidan ataupun kita dulu-dulu kan nak pergi hospital tak ada kan. Betul. Nak pergi jumpa bomong, nak pergi jumpa dukun. Betul. Kita masukkan sikit pindang dalam ni, tak payah balut. Oh, tak payah balut macam tu lah. Dia kadang di dalam sumpit kurang tu je. Dalam sumpit tak adalah cantik macam ni. Bawa lah jumpa dukun ke apa. Kalau dulu dia kebiasaan dia kat situ. Ya, betul. Belum ada lagi hospital. Betul. Dia buat hospital pun takut. Semua yang saya rasa macam bujam ni rasanya di Kraft Tangan Negeri Sembilan sebenarnya dah mula ketengahkan Wan kan. Pembuatan bujam ni sendiri kan. Rasanya kami juga ada yang dah pernah mengikuti bengkel yang dianjurkan oleh Kraft Tangan Negeri Sembilan untuk membuat bujam, dan Wan sendiri sebagai kita punya pembudah caranya. Memang satu benda yang menarik Wan untuk bujam ni sendiri, sebab saya tengok dari segi pembuatannya penuh dengan halus dan juga kesabaran juga Wan ya nak menyiapkan bujam ni. Rasa orang kalau nganyam buat bujam ni lagi sorek pada buat tikar. Betul. Tikar dia jalan taui. Betul lah, tikar daripada awal ni dapat kat akhir kan. Matikan dekat sini. Tapi bujam ni dia ada bucu. Ada bucu, betul. Nak naik bucu tu yang bayar. Cuma tu lah Wan, memang sebenarnya itulah yang kita nak ketengahkan sebenarnya kan. Benda yang tak ada ni, yang sekarang ni kita perlu ketengahkan untuk masa yang hadapan kan. Rasanya kalau tak, nanti generasi muda pun tak tahu kan benda tu. Di samping ada yang barang-barang dekat sini. Ya. Ya, kita ada boko nama dia. Boko. Tu semalam tu kita dengar ada yang kata boko. Boko ni isi dia penganan, orang New Zealand kata penganan. Penganan di dalam ni sepasang dengan wajib dan penganan. Wajib lah kena buat apa dalam tu. Kita dah masak wajib. Kita ambil ni pinggan. Penganan. Boleh tak pinggan dalam dia? Tak pinggan lepas tu masuk dalam dia. Jadi ada tu kita sepasang lah tu. Wajib. Dia seronok Wan kalau kita tengok boko ni. Mana kita nak bawa tu untuk acara apa? Majlis apa? Boko ni. Ini ajak kita. Katalah hari tu kita ada menghadap apa? Kata kita pergi menghadap Datuk Lamago. Okey. Datuk kita ada jawatan. Jadi nak ambil mengesah pada Datuk Lamago tadi, kita bawa boko. Masukkan dalam ni. Boko ni tu ajak kita kan. Ataupun ada ni kunuri kahwin. Jadi ada macam buah tangan lah Wan. Untuk tuan rumah katalah untuk besan tadi buat boko. Dulu boko ni dibuat daripada macam apa? Pinggan dibalut. Maknanya betul. Pinggan tu dibalut kan? Balut dengan kain. Kan? Dia jauh pinggan lepas tu dibalut dengan kain. Dah ada bokol tu dibalut dengan kain. Itu yang kita bawa. Okey, tu untuk mak ayah bokol tu ada sepasang lah. Jadi sekarang lepas pada yang tu pula ada lagi. Orang panggil apa? Bakus ya. Itu baba punya. Betul. Apa masuk ke pokok penganan tadi dalam tu atau wajib dalam tu. Lepas Kesirat pada tu tu Wan, pula kesirat boleh kan? boleh. Lepas pada tu ada lagi datang macam ni pokok ni daripada Mekah. Orang kan janji. Yang bawa tu. Janji tu kan ada pegang dia. Kan dia janji. Orang bawa tu pula. Betul. Daripada Mekah tu. Sekarang ni kita nak ubah suara pokok siang hari tu asal dia macam ni. Tak boleh rotan kan. Jadi kita buat macam ni. Masukkan dalam ni dan cara membawa pula. Oh ni tak boleh jenjeng lah. Tak boleh jenjeng. Kena di epok kata orang di epok. Dibawa semacam tu kan. Buat macam ni. Dipeluk, di epok, ditampung macam tu. Sebab kenapa buat takut sebab makanan tu rasanya. Memang ada kita bawa macam ni. Bukan bawa lenggang tu ya. Kita pun seorang. Kalau tuan rumah tu pandai lah katakan. Orang tu bawa dia masih pegang macam ni kan. Dia akan sambut dengan cara yang sama juga. Ya,
dia akan sambut pondok ni dan bawa ke dalam ke tompek khas dia lah. Oh, dia akan nyambut, bukan kita yang hantar ke tompek dapur patut gitu kan. tuan rumah beli basuh tuan rumah. Oh, Beli basuh. okey, makan juga Betul, lah. Mak. Sebab kita penuh beli basuh Mak orang Melayu kita kan. Ambil. Bila kita dah disalin barang ni dah kosong, barulah kita jenjeng balik. Oh, makna kita akan bawa balik kita punya bokor ni Wan ya? Ni bawa. Bukan Dia tak kita orang tahu bagi. dah. Kadang-kadang Wan kita dapat dibalas. Ada barang ada yang balas. dibalas. Itu bagi pihak tuan rumah. Kalau orang nak kahwin ada balik duit. Okey. Oh. Tengok nilai sekarang lah. Pokok wajib penganam berapa nilai. Kalau orang kita pergi mahal Tok Lembaga tu terpulang pada Tok Lembaga lah. Tapi bila kita menjenjeng ni bawa balik, kita dah tahu dah pondok dia kosong. Kosong Dah dan kita kosong. dah nak balik. Betul. Dah tak tahu orang kosong, tak ada siapa nak nyambut dia dah. Betul. So kalau ada barang mesti nak balik tu di airport jugalah. Tak ada dah Oh, jenjeng je saja. lawan kan? Tak ada lah Betul siapa. pula. Betul, sebab kita nak menggambarkan benda tu dah kosong, tak ada apa dah. Nak balik. Nak balik boleh jenjeng. So orang-orang dulu kan, kalau datang satu majlis tu tanpa banyak sangat bokor tu, macam mana dia nak kenal dia punya tu atau tak tersalah? Itu yang saya nak tanya ni Wan. Rasa bokor yang selalu kita bawa banyak-banyak tu, yang bokor yang jadi Mekah lah. Yang banyak ni, selalu. yang jadi jarang. Jarang kan? Jadi yang tu kita tando. Biasanya Selalu ada kenal satu dah. lagi Wan, bokor ni pun satu keluarga rombongan satu bawa kan? Bersatu. Bawa satu. Kalau nikah kahwin, dia seorang yang bawa. Ya, betul. Pesan tu datang nyalang tu. Betul. Tapi cara yang ni satu je. Satu Ada je. kata nak bawa saudara dia punya pun. Itu dalam kita buku ini dalam apa tu dah? Yang kain tak pegangan tu. Sapu tangan tadi. Betul. Okey, itu antara kongsi-kongsi yang kita ada lah dalam kita punya adat tu sendirilah Wan kan. Okey, untuk Satu yang lagi Kak Mawar. ya. Saya tertinggal rasanya. Ini. Yang ini Wan Ini sama yang juga. sebenarnya kita dibaharukan. Yang ini Wan saya tak pernah tengok Wan. Tutup ni. Tutup Ah. ni. Boleh dihias dan kita buat tas tutup pengidang tu duduk peminangan. Oh, sebagai ni Wan? Yo, Ganti ni? nanti ni Oh, just tutup je? Yo, Ya ni sebenarnya memang ini pun adalah peminangan. Yo. Untuk menunggu juga di hadapan. Yo. Tapi nak kita nak menunjukkan yang penutup ni. Ni kau dia jangan macam kita tudung saji, tudung saji. kecil lah. Jadi kalau kita nak hiaslah. Reben ke sini. Maknanya ada juga dia punya apa kata Dimodernkan. diperbarui lah untuk mengikut pada masa kita kan scoping kita letak dia. Betul. Jadi kita nak baharuan tapi ni nak mencantikkan lagi kita buat macam ni dan kita pasanglah reben kat sini. Manik ke apa Tapi, kan bagi jadi menarik. Kita tak ada tak pasang ni, tak pasang manik apa semua Ya, sebab betul. kita nak tunjuk. Betul. Mungkin juga disebabkan modelan sebab mungkin susah kita nak buat ni kot untuk masa sekarang. Atau senang nak buat Wan, nak dapatkan benda ni. Ke susah? Yang ni tak susah. Tapi Ni lagi susah. yang ni susah. Tapi Okey. kita nak kan kalau letak sini dia tak terletak dah. Betul. Tapi kalau macam ni dia terletak. Kalau kita dapat yang sama saiz macam ni lagi elok kan Ya, kat sini. Jadi kita buat rambu kat sini. Betul. Terletak je dia. Betul. Okey, Okey. Okey. Rasanya ada apa lagi Wan yang kita nak kongsi dekat kita punya bikut-bikut FB kita ni Wan? Apa yang ada lagi? Rasanya Buat dekat sini. rasanya kat Serambi ni ada kita nampak sebenarnya kan kita sebenarnya yang paling saya tertarik dekat yang gunung berangkat tu sebenarnya Wan. Ya. Boleh tak kalau kita buat sikit Wan? Kita demo sikit macam mana nak pasang Balutan dia. balutan dia tu Wan. Boleh tak ada Sebab salah. tadi kita dah tunjukkan macam mana kita nak balut bujang, kita nak balut tepak. Yang rasanya kalau gunung berangkat tu pun menarik Wan. Boleh kita kongsi Wan kita Boleh. buatkan macam mana dia punya tu buat pikuk-pikuk kita ni pun ada juga yang nak menengok tu kainnya pasang macam mana 3 segi ke 4 segi ke. Boleh Wan ya? Boleh. Okey boleh Mak kita Okey. ambilkan kita punya gunung Tak ada berangkat tu tu. Okey, saya bawa kat mana? Yang ini gunung berangkat tadi Wan ya? Ya. Tengah. Okey, mungkin kita tak payah buka lah Wan Kita just ambil satu kain. Kita balut saja. Dibalut semula. Dibalut terus. Atau boleh kita bawa ke tengah sikit Muhammad. Okey, boleh. Kita punya Sebentar. gunung berangkat ni Wan. Ke sini. Lagi senang macam mana Wan? Melurus Wan nak macam ni. Okey betul. Okey, ni mungkin kita boleh tanggal dulu. Yang ini pun kita boleh tanggal Wan ya. Wan nak balut pakai kain kan?
kita ni dalam segmen tahu dah tengok pandai dia buat ni, Aha. inilah yang kita perlu tunjuk kawan. Ya. Sebab ikut-ikut kita ni kadang ada yang nak tengok macam mana nak balut kain dan topi tu kan. Jadi kat sini lah kita nak pergi tunjuk ajarnya. Kadang dah ada benda tu tak tahu. Ayo, kan dah nampak ke topi yang macam mana lah nak balut kain ni nak Nak buka ni. diletakkan apa. Mari saya buka kawan. Kain mungkin okey. Ngajar je kawan. Okey, jap saya ambil kain dulu. Yang kotak ni Wan memang kena ada kena buat lawan ya. Kotak ni kita buat. Ada tukang yang boleh buat Wan ya. Kotak ni senang. Dia buat Senang. macam tu ya. Apa kita balut. Mak ni lagi. Cara balutan. So kita buka dululah. Hari ni kita pun belajar juga ya Muhammad ya. Mungkin kita Selalu boleh kita buat tengok dulu. je Muhammad, hari ni kita pun belajar juga buat. Dia tak nak balik ke bawah. Boleh buat kek gombau nanti Mat. Okey. Kita dah kemas-kemaskan ni. Kain batik lepas Wan ya. Kain batik lepas. Kita gunakan selai ke batik lepas kat sini? Selai. Ya. Okey. Dulu kita lipat. Puan ada sikit soalan daripada penonton kot, kalau tak silap saya lah. Dalam kita membalut ni, guna berangkat ni, boleh tak Wan ceritakan sedikit sejarah Sejarah ya Wan. sebelum berangkat ni? Sebab Mungkin kita secara ni tak berapa khusus sangat, Ya. tapi secara ringkas sajalah. sebab kita ni kan penuh dengan sejarah Wan ya. Ya, Kita betul. punya perjalanan, kita punya Betul. kehidupan ni. Setakat ni guna berangkat ni untuk hiasan. Hiasan. Ya. Hiasan satu majlis. Ada sejarah ya kenapa dia ada, kenapa ada guna Itulah berangkat kalau ni dah kat hiasan sini. semua itu rasa tak ada apa yang nak di apa kan. Memang untuk hiasan. Mhm. Wan nak perlukan apa kan Dapat. untuk kita ni? Dapat mana daripada dulu ada yang buat, ada tak buat ni. Oh, Itu ada- saya kata ada- ada yang saya nampak ada. Ada orang tak buat. Guna berangkat ni kan. Dia tak buat tu kenapa Wan? Mungkin tak. Itu nama hiasan. Yo, sedang kau hiasan lah, dia bukan peralatan. Anda wajib mengikut lah. pada tuan rumah Tak itu wajib. sendiri. Ada tak ada pun tak sama je. Itu sebab kadang-kadang orang majlis tak ada benda ni. Yang kadang kojan ada dia buatnya. Kojan. Kalau- Kajian ada. Kalau syarat kejan tak perlulah ada guna buat. Kajian tu, kajian dia pakai ni. Lepas pakai Okey. Sebab kat sini dan balut dia je kat sini. Yang ini Wan kita bawa ke belakang ke? Saya balut ni. Ikut. Kemaskan tu balut kat sini. Jadi berbalutlah dia. Bila sudah dah dibalut. Dia ada nak di apa ke Wan? Nak di stapler ke apa? Ada, Dia boleh kita stapler. benda- Nak tunjukkan bagi dia ni. Mana tadi? Okey je. Dia ambil belah sana. Ambil belah sana lah. Belah sana Mat, staplerkan dia. Okey. Maknanya kena ada kain batik, kena ada stapler gun Mat kan untuk kita Semua. buatkan apa ni? Membangkat Dulu ni. kalau tak ada tu kita somat aja dengan pin. Dengan Somat peniti dengan tu pin. kan? Sekarang ni dah ada benda Dah modern tu sikit kita lah. gunakanlah benda tu. Oh nampak besok kita boleh buat sini Mat. Ya. Yang mana kita Ya. belajar esok, kita yang buat esok sini. Yang bawah ni kita lipat kawan ya. Ya. Kita Dalam- masukkan, Kemaskan. kemaskan dah. Kemasan. Okey. Lagi belah sini kat Wan. Sini pun sama Wan ya. Okey. Orang baru buat. Ha, Tapi tak adalah komen mana macam itu orang buat. Orang belajar kan. Nama orang Tahu dah belajar. tengok mana dia buat Wan. Ini mak. Okey. Okey. Sini pula. Dibawa juga sama lah kan. Dia depan tu. Sebab atas ni kita akan letak kain yang Yang ni Wan. ya. Atas ni kita akan letak kain ni.
Oh. Untuk nak mencantikkan. Jadi dalam ni tak komeh pun tak apalah. Tapi kono wan ni nak terselak ni siang. Kalau mudah dia rupanya Kak Mama. Tak mudah punya Wan. Saya ingat tadi senang Wan. Segitiga tu macam senang kan? senang nak bayar tak? Okey. Kalau kita letak sini, kita nak letakkan ni. Kita akan letak 2 helai kain ni. Mulai. Ni selai lagi untuk menutup yang ni. Dan selai lagi untuk menutup yang ni. Yang di atas. Yang kain ni juga hanya untuk hiasan Ini tadi jugalah. atas ni kan? Untuk hiasan. Semua untuk hiasan kan? Sampai kita pasang yang ni dulu kat Ya, sini, so kan? kalau nikah kahwin kau orang pakai semua nak cantik. Ya, betul. Ni. Ni mak segi macam ni Wan ya? Ya. Okey, kita tolak senyap sikit pasang sini. Biasanya kalau di kahwin tadi Wan kata benda ni guna. Ini hiasan. Hiasan, Kalau nak guna boleh, tak Tak guna guna pun. boleh. So masa ni dah kita ada gotong royong Wan kan? Ya. Umat yang dalam masa ni. ni lah kita Nak tengok itu Ah, kan? masa ni lah anak dara. Inilah semua. peranan ibu sokong. Oh, ibu sokong. Tak ada tertanya-tanya kat orang lain, ibu sokong yang memutah-matahkan pondok Allah ni. Betul. Nak pasang apa, nak buat apa. Tak ada. Bawah pun sama mana? Kali kan? Kopian yang hitam. Yang hitam tu kan? Inilah. Mana kain satu? Satu kain Itu tadi. ada tak? Ni kopian lagi. Pemana benda ni dah kau tutup cantik. So, Tunjuk hasilnya ni ada. Mana membalut, hasilnya benda berangkat. Okey, ni dah tadi Wan ya, kita nampak kita punya gunung berangkat. Makna sebelah sana tak perlu Wan ya, dia punya sebahagian yang belah sana tak Yang perlu sini lah. tak perlu. Kita kena ke depan dia je. Lepas tu dia punya letak dia macam ni tadi Wan kan? Makna kita kena sudutkan dia Ke kiri dan ke ke kanan. kiri dan ke Kiri dan ke kanan. kanan. Betul. Mungkin Mat dah boleh hadiahkan dia ke sana Mat. Kita nak tengok yang seterusnya pula lagi. Seterusnya nak tunjuk macam mana lipat kain gunting. Ya. Yang ini tadi panggil silang gunting, kita panggil juga sampaian. Sampai. Betul kan Wan? Yang kayu dia punya ni memang kita akan buat dari buluh Wan ya. Ya. Buatkan dia bentuk tiga tegi Tiga segi. tiga. Okey. Di sini kita gunakan 3 warna juga. Ya. Merah, kuning dan hitam. Apa dia Kita punya apa? melambangkan Melambangkan Dia punya ikat. getah ni? Ya, ikat Oh, ni tadi. ikatan ni agak tani. Saya ingat memang pakai colour ni memang. Tak. Oh, memang ada maksudnya juga. Oh. Ya, ni kita ni raja kita, bayu kita dan rakyat. Mana 3. Dan ikat dia 3 segi ni pun ni ada makna dia. Kita Betul. apa-apa saja pun semua 3 tadi ni ada 3. Ni cara nak buat lipat tadi tu. Saya lipatan dia kan? Ni lipat. Boleh ke tepi sikit Mat. Okey. Kita kalau berbuat dengan kawan-kawan wanita ni lebih pada tunjuk ya kan, tunjuk aja apa itu kan. Okey. Ha. Wan, boleh tak saya ambil satu kain? Muhammad ambil satu kain? Kita sama-sama belajar Wan. Boleh. Boleh. Okey, Muhammad kita Okey. ambil satu kain Muhammad. Dan ambil sekali. Tengok apa jadi. Tunggu dulu kan? Pakai ni? Angkut ambil dulu. Senang je. Macam mana tu kan? Mula-mula kan? Tiba-tiba dah 3 tu kan? Okey. Buat dulu segi 3. Mak dia tadi Wan kata kain dia ni Wan tengok dekat sebelah Wan. Ya. Awak ambil satu. Saya dah ada dah ni Wan. Oh dah ada. Channel tu Wan tengok buka balik tu channel. Saya panjang.
kain ni tak semestinya kain batik ya. Apa saja kain boleh pakai. Buat segitiga. Ini Wan. Okey. Buat segitiga macam ni Wan ya. Bucu ke bucu. Bucu ke Ya, bucu. betul. Okey. Ada lebih kan? Ada lebih Wan? Okey, lebih ni dilipat ke sini. Dikemaskan. Dia makan. Okey. Patah balik ke ni. Patah balik ke sini. Ha. Okey. Dia takkan sama. Dia takkan Dia ada lebih Wan kan? Ada Tapi dia lebih, dah sebab dia empat Lebih tu? segi. Letak sini. Bawa ke depan. Surukkan dia punya ni. Surukkan dia punya yang lebih tu Wan kan? Jadi lipat ke sana. Dia ada 3 lagi. Betul. Okey Wan. Ni tak lipat ya. Ini keluarkan. Okey, patah balik sekali. Patah balik sekali. Ke sini ke mana? Ya, betul. Ke sini. Tak, dia buat segi. Tadi. Yang di sini. Janji dia 3 segi Okey, patah balik ke sini. Ambil balik dia punya yang Baru hinggakan yang ni, baru sangkut. Yang ni patah sana ke sini. Tah ni. Jadi 3 segi kan? Okey. Baru sangkut. Macam ni Wan. Sangkut. Ya. Macam tak jadi. Tapi tak jadi. Tak berapa nak segitiga. Ya. Kalau buat jadi betul-betul kan? Nampak depan lagi 3. Okey, yang depan dulu. Tak jadi macam one bed Wan. Tak jadi dah. Mungkin tu sebab mungkin kaum lelaki tak buat kot. Apa Biasa pula. bagai- Bodoh kan orang lelaki. Tu perempuan buat pun tahu nak cakap. Kan? Itu saya kata Wan, ini yang perlu kita belajar Wan kan? Ya. So, saya rasa budak-budak museum ni kena banyak belajar lah. Masa masuk kru-kru yang kita kat belakang tu. Kena belajar kan? Elok belajar. Tapi Wan buat elok tajam Itu lah masalah tu. Macam mana pula payah tu? Saya nak buat tak tajam ni Tu yang kata memang kita kena Kena belajar Mat. semua. Betul. Ni dah jadi. Tak boleh cakap senang Mat kan? Nampak segitiga macam senang kan? Betul, saya tu nampak dia tu boleh senang tu buat tu. Pun bila dah buat, saya edit segitiga ni. Jadi dah. Tak edit. Dah saya ingat macam ni. Saya pun takut nak buka, takut jadi. Mungkin saya kena belajar dengan Wan lagi lah. Okey. Belajar masa ado ni. Betul. Ya, betul kan? Sebenarnya banyak Wan ilmu-ilmu yang kita boleh belajar dengan apa kita punya terutamanya lah terutamanya juga pada yang di luar sana pengikut FB kita ibu-ibu sokor di Negeri Sembilan ni sendiri kan Muhammad kan? Kan Muhammad? Ibu-ibu sokor di Negeri Sembilan kita ni pun hebat-hebat belaka sebenarnya. Maknanya apa-apa yang kita nak perlu belajar dari segi adat dan juga peralatan adat ni boleh bertemu dengan ibu-ibu sokor di Negeri Sembilan sebenarnya. Banyak yang boleh kita perolehi ilmu daripadanya. Okey Wan. Tadi dia tu tadi Wan. Inilah hasil. Ini hasil dan ini saya punya hasil. Okey, kalau tengok hasil saya. Tak apa Wan, kita belajar lagi banyak. Ya, nama pun belajar. Nama pun belajar, betul. Okey. Sekali Jadi, buat memang tak edit, buat 2 kali mungkin dia jadi. betul Wan. Okey, lagi ada apa-apa? Ada ikut FB kita yang nak tanyakan soalan apa-apa boleh tulis di ruangan komen anda. Dan pastikan jangan lupa kita like, follow dan share kita segmen hari ni. Segmen yang sangat menarik. Segmen yang kita rasa memang banyak yang perlu kita ketahui. Nampak senang ya Muhammad tadi kita Rasanya tak cukup 1 jam sebenarnya. tak cukup 1 jam kalau boleh kan Wan Naf. Yang ini Wan nak buat apa? Itulah dia tadi yang dipotong. Yang tak jadi tadi. Oh ya. Betul. Kalau kita gantung rasa macam ni kan. Oh, kalau kita siap kain Malu tu, Kata nak tolong tu kan. kalau kita siap apa Wan memang potong 3 segi terus Wan tak boleh Boleh juga. Boleh kan? Senang kita buat yang dah siap je.
Itulah kalau Wan lah jumpa orang gantung macam ni, macam Wan nak tolong lah. Tak apa Kan, dah. kan. Betul lah. Tadi Wan ambil balik. Cuba buka. Senang je kalau orang dah biasa weh. Kadang-kadang ada juga yang pergi majlis orang tu minta tolong. Betul. Tolong buatkan apa nak buat, tunjuk. Ramai gotong royong buat. Siap jahit dah Wan, senang Wan. Ya. Tapi itulah. siap daripada potong, dulu siap jahit tak ada senang. orang berjahit pun. Berlipat Memang lagi. buat Lipat je lah dia. memang lipat buat. Takkan ke sini ya. Nak patah tu tadi tu. Nah, 3 kali. Macam mananya kerja ni mudah. Pokoknya dia biasa. Betul. Dah biasa dia buat. Dia tiap seorang tu tak sama pula kepandaian dia dah. Betul Wan. Ni lah dia yang Wan tahu, Wan tunjuk nah. Yang lain mungkin Wan tak tahu. Yalah. Kita kongsi apa Ya, yang kita ada apa Wan yang kan. kita ada. InsyaAllah berkat Wan kan. 3 segi. 3 segi dah boleh dimasukkan. Senang. Boleh dimasukkan. Okey. Berikut-berikut FB kita pun boleh cuba di rumah. Kalau ada kain kan, kain-kain ni boleh ada kat rumah Wan kan. Boleh cubalah. Macam mana masuk ni? Atas sini. Dah salah tadi dah tu. Patut lagi besar lagi. Tu. Nak cantik. Okey. Nampak dah jadi dah. Ini Wan kan, silang gunting kita gunakan. Sampaian. Kadang untuk kita tengok digantung. benda ni macam tak perlu. Tapi sekarang ni pun banyak lagi. Saya tengok Wan kan ada macam- rumah-rumah yang masih menggunakan sampaian ni sendiri Wan kan. Tak ada kata tak perlulah kain dia. Tapi yang sebenarnya kalau kita nak melengkapkan, ada tapi langit, ada tapi panjang, lengkapkan ni. Betul. Silang gunting Bilang gunting ni. Lengkaplah. Ya, satu lagi Wan. Okey, hari ni tadi kita nak tanya pasal kita punya tikar rumput tilam pandak ni Wan. Boleh lagi tak? Dekat mana kita boleh dapat Wan? Dekat mana kita boleh perolehi tilam pandak tikar rumput kita ni? Oh, Ada ke Wan yang buat pengusahanya ke Wan? ada. Ada orang macamnya. Tapi sekarang ni lagi mudah. Pergi ke kraft tangan. Kraft tangan Negeri Sembilan ya? Kuala Pilah. Tangan Kuala Pilah kan. Ya. Dia akan rujuk pada pakar-pakar yang buat ni lah. Sebab dia orang yang buat ni dah berdaftar pada kraft tangan. Termasuk koko tu kan. Termasuk pokok tu. Koko boleh pun juga. sama ya Wan? Macam sama design macam tu. Macam Jenis ni. macam tu. Ni lah dia. Ni pun hasil daripada kraft tangan. Kraft tangan. Wan sebenarnya sebelum ni ada Wan buat mana-mana kalau ada event apa pun exhibition mana-mana Wan ada sertai ya sebelum ni? Setakat ni dah ada banyak dah. Banyak dah ya. Tapi buat dekat sekolah. Kat sekolah. Kita sebarkan ilmu ni di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah. Jadi macam contohnya di sekolah Senaling ya. Sekolah Senaling. Sekolah rendah Senaling. Sekolah rendah ya Wan ya? Sekolah rendah. Sampaikan dia memang berminat, guru besar dia memang berminat dalam adat ni. Betul. Sampaikan kelas tu diletak situ suku. Oh nama suku. nama suku. Suku ada Pahang, ada Tegata, ada Artis, semua dia letak. Jadi setiap kelas dia tak ada lagi lah kelas Mawar, kelas Melati, tak ada lagi dah. Oh tak ada dah ya Wan? Oh dah sebenarnya nama suku kan. Nama suku. Nama suku. Dan saya ada buat pameran kat situ masa pengarah turun. Betul. Jadi itulah Wan. Jadi kepada semua pengikut-pengikut FB kita, hari ni kita dapatlah belajar dan memperolehi ilmu berkaitan dengan hiasan di serambi adat. Betul. Kan di rumah-rumah tradisi Negeri Sembilan biasanya kita akan ada serambi adat. Pangkal serambi yang dijadikan sebagai tempat untuk datuk undang, datuk lembaga duduk bagi acara-acara adat lah. Kan? Jadi itulah yang kita hiaskan di serambi ni. Okey, jadi ada apa lagi Wan nak kongsikan dengan kita? Selain daripada yalah yang inilah yang hiasan yang ada ya Wan kan? Ya. Hiasan yang ada tadi semalam kita ada dengar juga masa kita dulang berkaki Wan. Cuma hari ni kita tak tunjuk dah dulang kaki di sini kan. Maknanya kalau adanya di Pangkal Serambi ni kalau ada majlis yang makan, akan digunakan juga dulang berkaki Wan kan? Ya. Dulang berkaki. Dulang berkaki tu maksudnya kalau datuk dah duduk sini, dia makan tak atas pinggan yang depan ni dah. Dia akan letakkan satu tadi yang semerit tadi. Semerit. Dia panggil semerit kan yang tinggi tu. Dan letak pinggan atas tu kan. Kita akan letakkan pinggan kat atas tu. Tapi bukan inilah kita akan tunjuk yang besar lah semerit tu kan.
Ya, Lebih yang ni besar. boleh. Inilah saiz dia Wan eh? Ni saiz ni boleh. okey. Kita kan letakkan pinggan makan kat Dah dalam. makan. Ya, dekat sini lah dia makan kat sini. Mm-mm. Tapi kadang-kadang Datuk Lemago buat pandang kan, dia tak makan kat sini, dia nak sama dengan orang tu. Tak sama tu. Pinggan yang ada kat sini nasi tambuh dia. Nasi tambuk. Tapi nasi tambah lah. Tapi pondok ni mesti ada. Mesti Mesti ada, ada. Ya, wajib ada. Wajib ada. Tapi sekarang ni kok catering ni pun orang dah pandai dah. Betul. Ada tikar ni dan ada tabi dan yang lengkap ni, dia akan sediakan modul. Dulang berkaki sekali. Jadi itu antara yang ada di Serambi, di Pangkas Serambi itu nantilah untuk dari segi dia punya dari segi bila kita nak makan kan. Ya. Wan, kan. Okey, ada apa-apa lagi yang Wan nak kongsikan ataupun harapan Wan sendirilah kepada semua pikuk-pikuk FB kita. Harapan Wan lah untuk kita apa orang kata, kita teruskan kita punya pengamalan dari segi Harapan Wan kepada generasi muda. generasi muda sendirilah. Untuk belajar. Wan harap macam tu lah. Siapa-siapa yang berminat, yang hendakkan adat ni hidup balik kan. Betul. Dan dia takkan pupus, dia takkan habis. Minta harap sangat-sangat yang berminat tu tampil, bertanya. Jangan sogan. Ya, betul. Kita akan tunjukkan siapa-siapa yang berminat. Takkan kita yang tahu ni tu seorang-seorang. Betul. Kan? Datang, tampil. Nak minta tolong macam mana nak nganyam ni, macam mana nak buat ni, macam mana buat hujan ni. InsyaAllah selagi kita ada hayat. InsyaAllah. Betul, insyaAllah. Kita Betul. kongsi sama-sama Wan kan. Ya. Dan kita juga museum juga main peranan juga dalam kita menyebarluaskan juga kita punya Ya. bumi sebenarnya. Okey, baiklah, ada apa-apa lagi soalan pikuk-pikuk FB kita? Kalau ada, sila tinggalkan di ruangan komen dan Ya. kami akan cuba apa orang kata jawab nanti di dalam kita punya FB tu nanti. Jadi rasanya kita ni dah sampai dah Mat, rasanya kita dah akhir dah, rasanya kita punya segmen hari ni. Sekejap je Muhammad rasanya. Betul. Kan? Sekejap Rasanya je. kalau kita nak buat balik, kita nak buat balik ni. Yang susah tadi ni. Ke itu silang juga. gunting Yang tadi ni. tu saya rasa Silang buat. gunting Yang tadi tak kita nak buat jadi balik yang tak jadi tadi ni kan. Okey Wan. Okey, jadi nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi kami di sini melakukan ucapan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sembilan atas penyaluran dana memperkasakan adat Perpatih. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Esko Kesenian, Kebudayaan dan Adat Istiadat Melayu yang sentiasa memberi sokongan. Dan terima kasih juga kepada tetamu jemputan kita pada hari ini Muhammad ya. Puan Zainab binti Jamil atau lebih dikenali sebagai Wan Nap hari ini. Dan terima kasih juga Wan beri kebenaran kepada kami untuk bersiaran di kediaman Wan ini sendiri. Sangat selesa Muhammad kan kita bersiaran di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak Wan atas kebenaran di sini. Dan juga terima kasih juga kepada siapa Muhammad? Terima kasih juga pada kru-kru FB kita yang kat belakang tu. Agak bertukar lumus. Dan juga terima kasih juga Muhammad kepada pengikut-pengikut FB kita betul. yang dah mencapai seramai 21,000 orang pengikut. Terima banyak kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami, terus setia dalam segmen Tahu Dah Tengok Pandai Dek Buat, segmen adat nombor 1 di Negeri Sembilan. Dan kami mohon untuk anda nantikan untuk segmen-segmen kami yang seterusnya. Ya Muhammad ya, nampaknya insya-Allah kita akan bersiaran lagi selepas ini. Segmen minggu hadapan kita ada bagi satu lagi yang istimewa untuk anda. Jadi anda kena tunggu segmen minggu hadapan pada waktu yang sama jam 11 pagi juga pada hari Khamis ya Muhammad ya. Nampaknya kita kena tunggu apa tajuk kita akan bawakan. Yang penting kita sama-sama dalam perkasakan adat Perpatih kita ini. Baiklah, terima kasih Wan Nap. Terima kasih kepada semua yang berjayakan kita punya majlis pada hari ini, kita punya segmen kita pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam segmen yang seterusnya. Ada apa Muhammad nak cakap lagi? Tak ada lah. Tak ada. Okey, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.